bila kita belajar sifat ihsan, kita akan tertanya, agak-agak Allah redha tak kalau kita beli tiket tu? Sekarang tiket dah sold out dah. Kedua, Allah redha tak? Allah suka tak kita berada dalam majlis seperti itu? Cukup kalau kita tanya soalan tu pada diri kita. Allah suka tak kalau kita hadir majlis tu? Memanglah kalau kita kata, mana boleh buat perbandingan Ustazah? Hadir majlis mana lagi baik? Hadir konsert ke hadir majlis ilmu? Betul tak boleh buat perbandingan. Sebab banyak perkara sebenarnya kan Cik, kalau nak bahas dari segi hukum, contohlah pasal isu kumpulan band rock terkenal ni, kan, main sejuk. Ya, main sejuk. Betul. Coldplay. Okey. Sebab isu ni dah semua maklum lah tentang band rock ni kan, yang memang terkenal dah berapa tahun dah? 30 tahun. 20 tahun, 30 tahun. Oh, lama. Dah lama Ya? Are you sure? Dah lama. 30, tapi orang dia nampak 25 lebih kurang. Ya. Oh, subhanallah, lamanya. Maksudnya daripada muda. Ramai ni follower ni. Sebab nampak muda lagi. 50 lebih. 50, hampir 50. Oh, umur tu. Masya Allah. Sebenarnya saya bukan nak kupas perkara ni panjang lebar. Saya memang ada niat nak kupas perkara ni panjang lebar, tapi bukan pagi ni. Memang kau nak jelaskan dari sudut hukum dan sebagainya, kita akan jelaskan semula kenapa berasas ke tidak tuduhan terhadap mereka, berasas tidak untuk pilih boikot, berasas atau tidak, semua tu kita sebenarnya sedang siapkan tulisan dan kita akan jawab secara ilmiah. Cuma bila kita belajar sifat ihsan, kita akan tertanya, agak-agak Allah redha tak kalau kita beli tiket tu? Sekarang tiket dah sold out dah. Kedua, Allah redha tak? Allah suka tak kita berada dalam majlis seperti itu? Cukup kalau kita tanya soalan tu pada diri kita. Allah suka tak kalau kita hadir majlis tu? Memanglah kalau kita kata, mana boleh buat perbandingan Ustazah? Hadir majlis mana lagi baik? Hadir konsert ke hadir majlis ilmu? Betul tak boleh buat perbandingan. Sebab dia kata majlis ilmu is majlis ilmu, konsert pula adalah untuk hiburan. Kedua-duanya keperluan. Betul, kedua-duanya keperluan. Okeylah, kita tak buat perbandingan di antara majlis ilmu ke, majlis zikir ke, ataupun perhimpunan-perhimpunan yang baik dengan program hiburan. Kita tak buat perbandingan. Cuma cukup kalau kita bertanya pada diri kita, Allah redha ke tidak? Allah suka ke tidak aku berada di majlis seperti itu? Subhanallah. Itulah sifat ihsan yang mula hilang dalam diri kita. Sahabat-sahabat, saya pernah pergi ke sebuah negara yang cakap Melayu juga, tapi bukan Malaysia. Luar. Luar tu, nak sebut luar tu, mungkin Singapura, mungkin Brunei, mungkin Indonesia. Maksudnya cakap Melayu juga, orang cakap Melayu juga, orang Melayu juga, tapi bukan orang Malaysia. Lepas tu, antara 3 negara tu lah, sebab kita tak nak sebut nama negara. Lepas tu ada beberapa orang remaja datang jumpa. Lepas tu dia pun kata, Ustazah, dia peluk, remaja ni umur belasan ke awal 20-an macam tu lah Encik. Dia datang peluk, lepas tu dia kata, Ustazah, terima kasih sangat, terima kasih. Sebab biasa yang peluk sungguh-sungguh dan ucap terima kasih adalah orang dewasa lah, wanita dewasa ataupun wanita yang dah tua. Tapi ni remaja kan, bersungguh-sungguh. Mereka dalam 2-3 orang begitu. Lepas tu dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustazah berikan kami kesedaran berkenaan dengan konsert. Ustazah beri kesedaran tentang konsert. Sebenarnya kami sudah beli tiket konsert, yang mana konsert itu diadakan di Malaysia. Sebab kumpulan ni tak pergi ke negara dia, bahkan tidak dibenarkan.
Jadi mereka ni beli tiket konsert tu, akan naik flight dan hadir di Malaysia. Tapi ada satu perkongsian ustazah berkenaan dengan konsert tersebut, bagaimana sekian-sekian, dia telah membuka hati kami untuk berfikir kembali dan kami buat keputusan tak hadir ketika itu. Dia kata, ustazah, untuk melepaskan apa yang kita tidak suka untuk dapat sukanya Allah, dia memberi kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin berbeza orang yang belum beli tiket, belum beli flight tiket, beza. Tapi mereka ni dah beli dah. Dah beli tiket konsert, dah beli tiket flight. Tapi mereka sanggup untuk batalkan. Dan dia kata, ustazah, kemanisan dan nikmat itu jauh lebih nikmat daripada kami hadir. Dan kami merasai kesan-kesannya selepas itu. Subhanallah, kesan-kesannya selepas itu. Dia pegang tangan, dia kata, thank you very much ustazah. Thank you. Dan kami usaha juga untuk ajak kawan-kawan kami yang lain supaya tak pergi sama. Ya, kita kalau nak bicarakan apa betul ke haram, apa hukum haram sekian-sekian, itu yang saya sebutkan tadi. Cukup kalau kita bertanya pada diri, Allah suka tak apa yang kita buat ni? Allah redha ke tidak? Saya bukan kata kami ni tak berhibur langsung. Kita ada hiburan kita. Ada waktunya kita layan juga movie. Ada waktunya kita layan YouTube yang ada unsur-unsur hiburan. Kita pun gelak sama-sama. Tapi cukuplah hiburan tu sesama kita yang tahu. Maksudnya sejauh mana kita lalai ataupun kita terlebih ataupun cukup rasa, kita yang tahu. Untuk melangkah lebih daripada itu, untuk berkumpul di satu majlis yang mana kita tahu sebahagian besarnya manusia akan lalai, akan bercampur, akan melompat, akan melakukan kemungkaran. Walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita berada di satu majlis yang secara zahirnya, satu program yang secara zahirnya akan berkumpulnya mereka yang melakukan kemungkaran. Begitulah tuan-puan sekalian. Jadi bila kita belajar bab tasawuf, kita akan mula tertanya-tanya. Tasawuf ni adalah akhlak hati. Kita akan mula tertanya-tanya berkenaan dengan apa pandangan Allah. Allah suka tak apa yang aku buat ni? Allah redha tak? Allah dah beri kepada diriku segala apa yang aku suka. Apa yang aku usahakan, Allah beri keberhasilan. Apa yang aku perlu, Allah berikan tanpa kita tahu apa yang kita perlu. Apa yang kita mahu, dulu kita mahu sekian-sekian masa remaja. Allah dah berilah. Kalau kita fikir-fikir balik, impian dulu masa kecil, masa remaja, Allah dah berilah kalau kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, tentang bab konsert. Ini konsert ialah yang akan berlaku bulan 11. Dan kita tahu bila pintu konsert ini dibuka, maka akan Malaysia akan menjadi sebuah negara yang menjadi tumpuan artis-artis ternama lah. Lagi-lagi bila rekod, saya baca ada satu kenyataan bagi band rock ni, dia kata ini adalah rekod yang terbaik setakat ini, yang mana tiketnya terjual dalam tempoh yang sangat sekejap dan juga dinantikan oleh lebih 400,000 dalam waktu yang sama berusaha untuk dapatkan tiket. Dan harga tiket sangat mahal dan mereka sendiri terkejut dengan sebuah negara yang kecil, dengan sebuah negara yang orang lebih kenal mungkin Singapura, mungkin kenal Indonesia sekian-sekian. Malaysia ni biasa jadi tempat transit tapi dikenali juga. Mereka terkejut. Jadi subhanallah, wallahu alam, tinggal peranan ibu bapa pula lah untuk menjelaskan kepada anak-anak. Sebenarnya kita tahu dunia ini tak ada apa pun. Kalau istilah rugilah dah beli, ruginya dah beli, takkan jangan membazir. Sebenarnya dalam bab perkara yang berkaitan yang tidak disukai oleh Allah, tidak ada istilah membazir. Tidak ada. Contoh kan, ada wanita kata, ustazah, saya nak hijrah, tapi macam mana tudung-tudung saya yang lama yang singkat-singkat, yang lilit leher je, yang nampak dada, kalau saya tak pakai, membazir lah kan. Saya kata dalam bab ketaatan kepada Allah tidak ada istilah membazir.
Habis tu tudung tu berilah pada kanak-kanak. Tudung tu jadi sesuai untuk kanak-kanak. Masya Allah, saya selalu terima je ada orang bagi tudung comel-comel mahal-mahal tudung yang ratus-ratus tu. Jadi anak kecil saya bolehlah pakai. Jadi kita boleh bagilah tudung tu pada kanak-kanak yang belum balik. So biarlah dia orang bergaya. Lagipun sesuai je kalau tudung tu untuk kanak-kanak. Sebab dia tanya saya, kalau saya tak nak membazir, saya bagi kepada wanita lain. Saya kata boleh bagi pada wanita yang belum bertudung. Mungkin dengan cara tu mereka boleh berjinak-jinak pakai tudung. Begitulah. Kata macam mana kalau saya bakar Ustazah? Saya bakar sebab saya tak nak lah nanti saya dapat sama-sama kalau orang tak tutup aurat sempurna. Saya kata itu mengikut pilihan. InsyaAllah walaupun dilupuskan ia tidak termasuk membazir. Sebab apa? Sebab puan dah pakai kan? Puan dah pun mengambil manfaat. Puan bukan beli langsung tak pakai buat koleksi je. Puan dah pakai kan? Kata ya saya dah pakai. Jadi selama ni puan dah pun mendapat manfaat daripada tudung tu. Jadi kalau nak dilupuskan kira dah sampai masa dilupuskan. Begitu saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Kami mengalu-alukan dan mengajak seramai mungkin para dermawan umat Islam untuk kita sama-sama menunaikan ibadah kurban pada tahun ini, khususnya di negara kita iaitu Malaysia. Jadi insya-Allah pada tahun ini kita menyasarkan untuk dalam negara sahaja lebih kurang 2,000 ekor lembu korban yang akan keluar daripada ladang ternak umat. Jadilah sebahagian daripada kami, subhanallah, percayalah. Bila kita berusaha untuk mencukupkan rezeki, bagi memberi rezeki kepada orang yang berkongsi rezeki, Allah akan cukupkan rezeki kita berkali-kali. Subhanallah, Allahu Akbar.